Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Minta tolong share dulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hari ni kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'un alim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tiup sebelah kanan. Dan tepis bahu kiri. Okey, bahu kat muka, tepis. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ramai yang tanya saya, apa yang doa saya selalu baca. Lepas semayang, saya baca doa apa. Sebenarnya saya baca doa yang biasa-biasa saja. Yang ada dalam buku yang biasa-biasa saja. Saya tak pernah ambil yang luar biasa. Ataupun saya belajar sampai luar biasa. Saya sebenarnya, alhamdulillah, saya belajar yang biasa-biasa saja. Contoh, doa saya yang biasa-biasa. Okay, saya guna bahasa Melayu. Boleh juga bahasa ni. Tapi saya nak ajar bahasa Melayu kerana lebih kita rasa sensor dekat hati kita. Kita faham maksud dia. Jadi kita rasa sensor. Sensor ni seperti kita dijentik pada
hati kita dijentik. Jadi apabila sensor tu hati kita kena jentik, kita akan ingat, kita akan faham dan kita tahu apa maksud kita nak cakap dengan Rabb kita. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tujuan kita nak cakap tu? Apa? Jadi kita boleh merasai. Ya. Okey, yang pertama kita doa dulu. Ya, bukan doa lah. Kira kita berkata atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita berkata setiap lepas kita solat, kita berkata. Berkatanya macam ni. Ya Allah, Engkau Tuhan kesejahteraan. Daripadamu datang kesejahteraan dan kepadamu kembali kesejahteraan. Oleh sebab itu, hidupkanlah kami dengan kesejahteraan. Dan masukkanlah kami ke dalam syurga Darussalam, kampung sejahtera. Dekat syurga ada kampung sejahtera. Maha berkat Engkau ya Tuhan kami dan maha mulia wahai Tuhan yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Lepas kita solat kan, kita guna perkara macam ni dan hati kita akan rasa sengsa, ya. Okey. Ya Allah, tidak ada siapa dapat menghalangi apa yang Engkau beri. Dan tidak ada siapa dapat memberi apa yang Engkau halangi. Dan tidak ada siapa dapat menolak apa yang Engkau hukumkan. Dan tidak berguna pada Engkau orang yang mempunyai kekayaan akan kekayaannya. Ya Allah, tolonglah aku untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu dan beribadat kepadamu dengan baik. Tidak ada Tuhan melainkan Allah sendiri. Tidak ada yang menyekutuinya. Dia yang empunya kerajaan dan dia yang empunya pujian. Dia menghidupkan dan dia mematikan. Dan dia berkuasa di atas segala sesuatu. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan tiada kami sembah melainkan dia. Dia yang punya nikmat dan dia yang mempunyai kelebihan dan dia yang mempunyai puji-pujian yang baik. Tiada Tuhan melainkan Allah. Dengan tulus ikhlas beragama untuknya. Semata-mata walaupun orang-orang kafir membenci. Maha suci Tuhan yang tiada siapa tahu akan kadarnya, martabatnya. Melainkan dia dan tidak dapat orang menggambarkan sifatnya. Maha suci Tuhanku yang mulia, lagi maha tinggi yang banyak memberi kurnia. Lepas solat, baca aja. Supaya kita merasa sengsa dalam diri kita. Dan kita faham. Ini yang kita perlu faham tentang apa yang kita sembah. Apa yang kita rasa dalam hidup kita. Jadi kita tak perlu berkatalah benda-benda yang tak betul. Contoh, macam mana? Macam mana rupa dia? Tak boleh. Itu bahasa orang yang berlangsung tak faham. Entah-entah dia faham tak? Tak boleh menggambarkan sifatnya. Tak boleh. Jadi, sekiranya kita diperlihatkan, saya sudah ajar pada gelung bumi, kita diperlihatkan, kita diajar dan kita tidak boleh berkata. Ya? Sebab apa? Sebab kita bercakap, kita buat apa saja kat dalam dunia ni, melihat, menghirup nafas kerana izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Jadi kita ni hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap saat, setiap gerakan, kelip mata pun atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? So jangan tanya soalan yang bukan-bukan. Ya? Baca setiap lepas je solat. Orang tak solat, saya tak boleh nak cakap apalah. Solat pun tidak kan? Jadi saya tak boleh nak cakap apa. Lepas solat, baca ayat ni. Supaya kita rasa gerung, rasa takut kepada Maha Penciptaan kita. Ya? Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, berbalik kepada topik hari ni ya, yang saya nak bagi tahu. Kita sambung lagi. Vietnam, Thailand, Laos, Kampuchea, Myanmar, Bangladesh, Bhutan, Nepal, India, Pakistan. Jika saya ada masa, saya akan sambung sampai Afghanistan. Topik ini bagus ya. Kerana topik ini masa huru-hara pun mereka dah join dah.
Kita okey lagi masa tu tempat tanah air kita di Semenanjung. Tetapi tempat mereka dah tak okey. Dah tak okey. Dan mereka membuat penentangan juga. Kerana mereka melihat malapetaka yang dahsyat. Jadi mereka pun ada membaca juga sebahagian-sebahagian kitab dari kitab-kitab mereka. Dan tanda-tanda itu mereka yakin daripada kitab-kitab mereka. Jadi mereka bertukus lumus untuk menghalang kebangkitan Melayu yang terakhir. Kerana ada dalam perjanjian buku-buku mereka yang terdahulu, dia kata andai kebangkitan Melayu yang terakhir, maka bumi ini akan habis. Habis bermakna tenggelam. Dan ada perjanjian-perjanjian daripada buku-buku mereka yang terdahulu. Contoh daripada Butan. Ya, mereka duduk di gunung, tetapi oleh kerana mereka melihat sesuatu yang dahsyat dan ada dalam buku mereka, apabila kebangkitan Melayu yang terakhir, dan mereka tahu kebangkitan itu akan menyebabkan dunia mereka pun, walaupun mereka duduk kawasan gunung, mereka akan diruntuhkan. Kerana ini kepercayaan mereka. Ya, ini kepercayaan mereka. Jadi mereka bertukar lumus juga untuk stopkan kepada Cina supaya jangan berlaku. Jangan sampai Melayu membangkitkan. Ada kebangkitan yang terakhir. Sudah ada dalam perjanjian mereka. Dalam buku-buku mereka terdahulu kala. Okey. Saya nak bercerita Vietnam, Laos, Thailand. Sebab dah banyak saya guna tempat sini. Tapi saya perincikan lagi. Okey. Apabila kita keluar daripada tanah air kita. Ya. Tanah air kita. Apabila kita keluar daripada tanah air kita. Okey. Kita gedek. Kita keluar. Ada yang berjalan kaki. Ada yang naik kenderaan. Ada yang pergi dahulu daripada saya. Ada yang memang dah pergi cepat-cepat daripada saya. Dan saya di antara kumpulan yang terakhir. Yang mana terdiri daripada kanak-kanak yang terbiar. Daripada orang-orang wanita yang gila. Yang sakit. Yang sudah hilang kewarasan. Dan di samping saya tadi. Panglima nombor 8 dan bawah-bawah dia masih lagi berada di belakang kerana untuk menanam yang mana-mana semasa itu sudah pun meninggal. Mana-mana yang meninggal dan mana-mana yang sakit, mereka tetap usung juga. Naik ke atas. Apabila berlaku di atas ni, adanya serangan dari gerila-gerila yang tak tahu punca dari mana. Dan membuat serangan. Di antara sini, panglima yang ada dekat sini iaitu panglima nombor 3, panglima nombor 5 dan panglima nombor 8. Okey. Panglima nombor 7 dah naik ke atas. Panglima nombor 6 dah naik ke bawah. Okey. Kita ni belum lagi. Saya lah ya. Saya. Bawah pada saya ni duduk bawah kat sini. Okey. Panglima 3, 5 dan 8 ada bahagian belakang lagi. Bersama-sama dengan rakyat. Okay, di sini ada bom ya, daripada China dengan taluan sejauh 7 km. Memusnahkan semua dan membunuh kesemua sejauh 7 km juga. Dan saya terselamat dan yang lain mengikuti di belakang saya meninggal dunia. Okey, saya nak cerita suasana waktu tersebut. Alhamdulillah. Saya bercakap ni di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya. Okey. Masa ini yang berjalan ni. Okey. Masa kita berjalan tu dah ramai meninggal ya. Dalam tanah air kita pun dah ramai meninggal. Dan ada yang sudah mendengar perjalanan mimpi yang terakhir. Mereka sudah pasang siap-siap. Saya ingin mencari saudara saya Imam Mahdi. Jadi masa pertengahan kami keluar dan sudah jauh ya. Ini yang ramai, ini grup saya. Allah sudah bukakan pintu syurga di langit. Allah telah pun buka
pintu syurga. Dan mereka semua ni sedang melihat. Waktu itu mereka tidak takut mati. Tetapi mereka mendoakan macam ni. Bilalah kami pun nak kena bom? Bilalah kami pun nak kena bom? Bilalah? Kerana mereka rindu dah nak pergi syurga. Sebab mereka sudah nampak pintu syurga sedang dibuka. Ini saya bercakap ni di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya. Mereka melihat. Dan mereka juga cukup sengsara waktu itu. Kerana pada kita berjalan itu, kita tidak boleh tidur seperti kita tidur di atas kerusi malas, atas katil, atas mana-mana lah. Maksudnya kita boleh baring. Waktu itu, kita setelah pun tidur, sambil duduk, ataupun sambil berdiri, sambil berjalan. Dan kita tak pernah berhenti. Berjalan. Itulah tidur kita. Ataupun kita duduk. Kalau kita tidur, time tu tetap juga bergerak. Time tu tetap juga bergerak. Jadi, saat kita tidur, kaki kita ni ataupun badan kita sedang bergerak. Jadi tidur kita sedang bergerak. Macam mana tu nak bagi huraian? Macam mana tu saya nak bagi huraian? Di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya, kita tidur bukan seperti kita tidur sekarang. Contoh di atas kerusi malas yang begitu malas, ataupun kerusi atas sofa yang begitu selesa, ataupun atas katil yang begitu empuk. Dan itulah tandanya, ataupun di atas pemaidani, ataupun di atas lantai yang selesa. Itu waktu yang kita boleh faham, itu kita tidur. Tetapi di dalam perjalanan mimpi yang terakhir kita, waktu tersebut, time kita tidur adalah time kita duduk. Time kita tidur adalah time kita berdiri. Tetapi kita masih meneruskan perjalanan kita. Nampak tak? Tak nampak? Jelas tak? Jelas tak saya bagi tahu ni? Kalau nak menangis, menangis sekarang. Kita tidur sambil kita berdiri, sambil kita duduk. Tetapi masih lagi berjalan. Saat itu, kita hanya bercakap di dalam hati ataupun akal kita dan mata kita sedang melihat ke langit dan kita pun nampak pintu syurga Allah sedang pun terbuka. Pintu syurga Allah di langit kita nampak. Kita nampak. Dan kita berkata, Ya Allah, bila kami nak naik juga ni? Bila kita nak naik juga ni? Kita kata diri kita. Nampak tak? Tapi saya nak bercerita sekarang ni. Waktu tidur kita. Sekarang kita atas tilam. Atas sofa. Atas kerusi malas. Selesa. Tak bergerak. Sebab kita tidur. Tetapi nanti. Waktu kita tidur. Kita bergerak. Kita bergerak. Kita tidur. Tapi kita bergerak. Dan kita rasa. Habuk. Debu. Racun. Semua ada. Boleh jelas tak? Kita solat. Solat ada benda, ada sesuatu bergerak. Bergerak, bergerak dan bergerak, bergerak. Nampak jelas tak? Wanita kebanyakan waktu itu semua gila. Contoh saya bagi tahu. Alhamdulillah. Ni saya pegang Quran. Quran. Ya? Saya bercakap ni saya pegang Quran. Tak ada dalam kepala otak saya ni. Idea saya ke? Hati saya ke? Saya nak menjelaskan di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya. Nak suruh faham. Bersedia pergi kepada alam akhirat. Ya? Nampak? Jelas tak? Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Baik. Dan pada waktu tersebut,
Panglima nombor 3. Di pertengahan jalan tadi, dah kawasan Thailand, nombor 3 tercedera. Kena bom je. Saya pun kena bom. Pipi saya tercedera. Sikit je. Macam tu. Tapi saya begitu trauma. Allah menggambarkan setelah itu, saya berubah 100%. Dan saya mengetuai 1 dan 2. Mengetuai terus duduk bahagian hadapan. Tapi tidak bercakap dengan orang. Tapi mengetuai tapi tidak bercakap dengan orang. Hanya doa. Apabila saya masuk satu-satu kawasan, hanya doa. Daripada 2 dengan 1, mereka lah kerat orang. Kerat. Dan kaki, tangan, orang-orang yang memberi tidak ada kemanusiaan itu, tidak boleh bergerak. Berkelip mata pun tidak. Okey. Selepas ini, ya. Selepas ini kita naik. Kita naik sampai sini. Apabila sampai dekat sini, ini semua dah hancur, ah. Dah hancur. Dan mereka yang dari sini datang, dia kata, tak payah naik atas, dia kata. Tak ada siapa pun tersisa dah. Kami last. Laki-laki. Semua laki-laki. Tapi dia bawa bendera, dia tulis Allah dengan Muhammad. Dia kata, last kami. Yang lain mati lah dia. Kalau tak mati pun tak boleh gerak dia. Tapi kita tetap meneruskan naik juga. Dan mereka akan turun ke bawah. Akan turun ke bawah. Turun ke bawah. Dan yang selebihnya akan naik. Naik sampai ke atas. Ada yang naik ke atas. Ada daripada kumpulan nombor 7 tadi, Panglima, dia naik ke sini. Sisa-sisa dia akan naik. Dia akan serang. Okey. Daripada saya tadi, ke sini. Naik ke sini. Saya naik ke sini. Okey. Sudah habis ya? Vietnam, Myanmar, Thailand. Ada soalan? Waalaikumsalam. Okey. Saya nak bagi tahu wanita memang banyak gila. Di bawah kepimpinan Panglima nombor 6, dia yang handle urusan ini. Contohlah, dalam 100 orang wanita, 100 orang wanita, tidak lebih 10 orang aja yang waras. Yang okey, sedar dan boleh terima arahan dan buat. 990 lebih tu tak waras. Tak waras. 100 orang tadi, 100 orang. Tak lebih 10 orang je yang okey, otak dia boleh terima arahan. Kita bagi tahu dia sedar. Yang 99, contohlah 90, 100 orang, 90 ataupun dari 1000 lah. Macam tu lah nak digambarkan wanita tu ramai yang gila. Ramai yang gila. Itulah saya nak bagi tahu wanita tadi, ramai yang gila. Kegilaan mereka, apabila datangnya bom ke tanah air kita, atau mana-mana negara sekalipun, hatta dia sedang menyusu anak dia sekalipun, anak dia jatuh. Dan dia pun berlari. Sambil berlari dia nak koyak baju-baju dia. Dia terkejut sangat-sangat. Saya nak menggambarkan macam itulah. Tapi saya tak boleh tahu detail wanita yang waras. Kerana di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya ni jaga kanak-kanak lebih daripada 50. Letaklah 50. Tapi berapa orang yang jaga? Berapa orang yang jaga? 50 orang tadi kanak-kanak seramai itu. Saya dan seorang pembantu je wanita. Yang lain kanak-kanak. Di mana ibu mereka, di mana, dan di belakang juga
pun ada seorang atau 2 orang atau 3 orang saja wanita. Di mana wanita-wanita yang lain? Hilang. Hilang. Akal mereka hilang. Mereka menjerit, meraung, teriak, menangis, bergoleng-goleng, buka baju, merobek-robek habis, hatta nak mencederakan diri. Hilang kewarasan terus. Ini saya nak bagi tahu. Itu suasana yang begitu dahsyatnya sekali. Dahsyat yang tidak boleh terfikir dengan akal kita ni. Saya kata dia hilang kewarasan terus. Okey. Jadi, pada waktu tersebut, saya sudah mengetuai ke bawah. Dan ada yang naik ke atas. Naik juga ke atas. Okey, naik juga ke atas. Masa itu, masih lagi ada sisa daripada nombor 7. Panglima nombor 7. Ada lagi sisa dan kumpulan dia tak pernah terkalah. Dia dah masuk ke bawah dah. Begitu juga ketenteraan daripada Korea Utara dan Korea Selatan. Mereka pun masuk juga ke China ni. Serang dari bawah. Dari atas tu dah tak boleh nak serang. Sudah habis. Sudah habis. Nak tembak pergi tu dah sudah habis. Turun ke bawah. Ada yang turun dengan macam-macam kenderaan. Kereta kebal dan sebagainya. Saya tak tahu nak gambarkan macam mana suasana dia. Mereka turun. Tetapi saya dah ke bawah. Saya dah turun masuk ke bawah. Okey. Saya dah turun masuk ke bawah. Yang mengikuti nombor 1 dan nombor 2. Yang banyak nombor 1 dan nombor 2 ini adalah adik-adik peringkat usia dia. Awal 30-an. 30-an. Awal 30-an. 20-an. Akhir 20-an. Pertengahan 20-an. Dan belasan tahun. Maksudnya dia tengah agresif. Tengah agresif. Laki-laki. Laki-laki. Dan ada juga wanita, tapi tak banyak. Tak banyak. Tapi yang banyaknya adik-adik laki-laki. Umur mereka tidak melebihi saya. Dan mereka amat agresif. Agresif sangat-sangat. Dia adik. Mereka adik. Okey? Apabila kita masuk, Myanmar pun dah masuk ke arah ni, ketenteraan dia. Dan negara dia pun teruk ah. Teruk. Kena hentaman bom pun teruk. Okey. Bangladesh. Bangladesh ni pergi 2 tempat ya. Pergi 2 tempat. Ke arah sini. Ke arah sini. Bangladesh tadi, dia pergi 2 tempat. Ke arah sini dan naik ke atas. Ketenteraan dia lah. Ketenteraan dia. Jadi saya dah naik ke atas. Dan ada juga serangan-serangan yang memberi tentangan. Serangan-serangan yang memberi tentangan. Dan masa itulah saya sudah pakai doa. Saya sudah pakai doa. Dan di bawah saya, adik nombor 1 dan nombor 2. Mereka lah yang habiskan mereka. Okey, di sini saya nak bagi tahu. Butan. Okey. Kawasan mereka gunung-gunung ya. Gunung-gunung. Dan mereka juga untuk stopkan peperangan ini, semua ahli agama mereka pergi naik ke atas. Pergi naik ke atas. Dan memberi tentangan juga. Mereka memberi tentangan juga. Dan kelebihan mereka pakai burung. Burung tak ada bulu kat kepala. Dia boleh seru burung. Burung tu tak ada bulu. Dan mereka guna ilmu, saya guna perkataan, mereka guna ilmu sihir. Dan mereka atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, mereka guna burung. Jadi mereka tak tahulah. Saya tak tahu kelebihan mereka buat macam mana. Saya diperlihatkan sekejap saja.
Sekejap saja, cukup sekejap. Itu kelebihan mereka. Dan macam mana keadaan mereka? Mereka semuanya meninggal. Mereka semuanya meninggal. Ini orang-orang alim mereka. Orang-orang alim mereka. Kerana mereka tahu sekiranya ada kebangkitan Melayu yang paling akhir, yang paling belakang sekali ni kita lah. Dan bumi ni akan hancur. Jadi ilmu yang mereka belajar ni, mereka bertukus lemus untuk stopkan Cina. Tapi mereka semua meninggal dunia. Orang agama mereka. Mereka cuba lah. Bukan tak cuba. Lebih pada kita mereka cuba. Habis semua. Okey. Apabila masuk ke kawasan sini. Okey, masuk ke kawasan sini. Dalam kelompok India ni, masyarakat ini, Bangladesh ni, dia pergi dua lah. Ke atas dan ke bawah. Ke atas dan ke bawah. Dia pergi dua. Dia pergi dua. Dia pecahkan. Ketenteraan dia tu dua. Dan negara dia pun terkena juga. Bandar-bandar dia. Okey. Kena bom jugalah. Banyak jugalah kena bom dia. Semua negara kena bom. Tapi ada negara yang ni Bhutan ni, mereka tak kena bom. Tapi orang-orang agama dalam negara mereka naik ke atas. Sebab mereka tahu dalam kitab lama dia, sekiranya kebangkitan Melayu yang terakhir ini, maka dunia akan habis. Maksudnya tenggelam. Dia tahu dia ada dalam kitab dia tu ada menyatakan sebegitu. Tahap-tahap sebegitu. Jadi sebab tu orang-orang agama dalam negara dia pergi naik, nak suruh stop. Dan mereka berikhtiar sampai habis meninggal semua. Orang agama dalam negara dia. Dan dekat sini terbagi ke sini dan ke atas. Naik ke atas dan ke sini. Ke negara dia pun terkena juga Bangladesh. Banyak juga kena bom. Dan ke sini ada 4 golongan. 4 golongan. Okey, satu golongan dia betul-betul nak hilang akal. Maksudnya nak bunuh orang je. Satu lagi musuh juga, tapi tidak sampai nak bunuh. Satu lagi bahagian Muslim, membuat defect dan membunuh orang. Satu lagi golongan yang menjaga dalam komuniti, perlukan perlindungan. Okey. Di dalam serangan yang dahsyat tadi, presiden dia yang sedang bersembunyi di dalam tank. Walaupun dia telah pun bersembunyi di dalam tank dan dia telah pun mati. Presiden dia. Perdana Menteri dia lah saya guna perkataan. Perdana Menteri dia meninggal. Waktu tersebut. Walaupun dia telah pun bersembunyi, tempat persembunyian dia tu telah ditembak ataupun diletupkan dan dia pun meninggal. Jadi Perdana Menteri dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya, Perdana Menteri dia meninggal. Dan lagi satu, kawasan yang terjejas teruk adalah di pergigian. Kawasan sini. Saya guna perkataan Mumbai. Ini teruk. Teruk. Mumbai, kawasan sini. Teruk. Hancur lebur. Tepi pantai, ke tengah sikit, Mumbai. Hancur lebur. Hancur lebur. Dan kawasan New Delhi. Teruk juga. Teruk. Dekat sini. Teruk juga. Kolkata. Teruk juga. Ya? Hancur teruk. Teruk, sangat teruk. Dan berdekatan dengan Lucknow. Kanpur pun teruk. Teruk dibantai bom. Mereka boleh bertahan dari segi ketenteraan mereka 2 hari.
dengan Pakistan. Setelah itu mereka terus diam. Dan pada masa 2 hari itu juga mereka diam. Dan mereka tak boleh buat serangan dah. Nak tembak keluar semua dah tak boleh. Semasa itu, masa mereka membuat serangan yang pertama, seperti ke atas Aceh, Medan, Pekanbaru, Sumatera, Padang, Jawa, Palembang, Teluk Ketong, kawasan sinilah ataupun Jakarta. Tetapi Malaysia ada juga terkena. Ada juga bahagian sini, ada juga terkena Malaysia. Sebelah sini. Bersebelahan dengan, contoh saya bagi tahu yang terkena, Pulau Pinang terkena. Apabila kena bom, walaupun tak banyak tapi terkena. Tapi perangai orang Melayu waktu itu macam ni. Mereka nak keluar dari Pulau Pinang, mereka berduzum-duzum keluar, berlari-lari, mereka masuk. Dan mereka pergi masuk, dan mereka datang ke Kuala Lumpur dengan Selangor. Jangan macam tu. Teruskan lagi, pergi sampai ke utara. Yang masalahnya awak datang ke Kuala Lumpur dengan Selangor. Sedangkan kami orang Selangor Kuala Lumpur nak pergi ke utara juga. Jangan berhenti dekat sini. Menjadikan kawasan sini, Kuala Lumpur dengan Selangor, sesak. Begitu juga dengan Langkawi. Kena juga. Kena. Dan pergigian. Termasuk Selat Melaka. Melaka ni, sebelah dia je. Dari India. Dari India. Melaka kena juga. Negeri Sembilan pun kena juga. Ini kena. Tapi, tidak banyak. Walaupun bom terkena, tapi tidak banyak. Ya. Kena, tapi tidak banyak. Lepas dia buat serangan dalam 2 hari, dia diam. Dia terus diam. Dan Perdana Menteri dia waktu itu pun dah padam. Dah meninggal. Saya nak bagi tahu kepada peminat Shah Rukh Khan. Rumah Shah Rukh Khan kena bom. Siapa yang peminat Shah Rukh Khan dekat sini, atau nanti dia akan dengar saya punya live dia, ada orang boleh bagi translate. Rumah dia nanti salah satu yang akan terkena bom. Rumah dia berdekatan dengan bandar, dengan apa nama, pantai. Dan rumah dia kena bom. Saya melihat. Okey, ini sebelah sini saya cakap ya. Sebelah sini. Kena sebelah sini. Okey. Tapi waktu tersebut, kita Selangor dengan Kuala Lumpur tak kena lagi. Tapi sebelah sini. Sebelah laut sini. Kena. Jadi ada masjid kat sini di Perak pun terkena bom. Kawasan masjid tu ada terkena bom. Tak silap saya, Raja Wali. Raja Wali. Apa nama? Saya tak tahu, saya dah lupa. Saya dapat gambaran sikit. Macam tu je. Raja Wali, saya tak tahu. Masjid Raja. Macam mana saya tak tahu. Terkena bom. Di Perak. Sikit saja. Sebab dia buat serangan dalam 2 hari. Lepas pada tu, apabila diserang oleh bertubi-tubi oleh Pakistan, dia terus diam. Perdana Menteri dia pun diam juga. Tapi walaupun bertubi-tubi 2 hari tu, mereka melancarkan serangan yang amat teruk. Teruk sangat. Terlampau teruk. Tak boleh nak cerita. Dari saya tengok tu, mereka melancarkan bom tu banyak. Terlampau banyak. Okey. Dan pada waktu tersebut, Pakistan dah masuk negara ni. Dah masuk ke dalam ni, negara ni. Negara India ni, setelah pun masuk Pakistan. Okey. Dah masuk. Pakistan dah masuk. Okey. Dah masuk. Waktu ini mereka telah pun masuk. Okey.
keadaan Pakistan waktu tersebut masih dalam pertahanan dia kuat. Masih dalam pertahanan dia kuat. Dan memang ada negara dia, setiap bandar di negara Pakistan memang ada kena bom. Tetapi mereka hidup macam biasa, santai je. Jika kita lalu negara dia macam tak ada kena bom. Berbeza dengan negara kita. Apabila negara kita ni dah kena bom, kena sampai keluar. Dia ada juga kena bom, tapi santai, relax, cool je. Rakyat negara dia relax. Ada kena bom, tapi relax, cool je. Itu kelebihan yang Allah bagi kepada mereka. Dan siapa-siapa yang lalu pada negara dia, mereka orang baik. Mereka bagi makanan dekat kita, bagi minum. Jika orang yang sakit-sakit tu boleh masuk ke hospital dalam negara mereka. Dalam negara India, mereka dah masuk dah. Masuk dan mereka menjaga. Dan ada penentangan-penentangan banyak, iaitu gerila. Dalam pengganas lah kita panggil. Yang suka hati nak membunuh walaupun rakyat mereka sendiri. Mereka ada, tapi tidak membuat lancaran di udara, tapi di bawah. Di bawah. Maksudnya mereka ada lagi senjata-senjata yang besar. Contoh, kapal-kapal perang mereka lah, kapal-kapal yang bahagian bawah. Macam yang bergerak tu, pakai roda tu. Mereka ada lagi. Tapi bom yang besar-besar mereka dah tak ada dah. Tapi masa tu Pakistan dan ketenteraan dia sudah pun berada dalam negara dia. Begitu juga kita. Lalu juga, termasuk saya. Lalu juga. Dan apabila saya sampai dan masuk, barulah tidak ada tentangan-tentangan yang sebelum ini mereka ada tentangan-tentangan. Tetapi setelah saya masuk, di bawah 1 dengan 2, mereka lah pergi kerat. Pergi potong dan pergi tembak dan sebagainya. Hingga mereka ada juga tentangan tapi kecil-kecil dan dapat ditangani dan dijaga oleh orang yang mencintai kemanusiaan. Iaitu tentera juga. Tapi kita bergerak. Kita masuk juga ke Pakistan. Tetapi kita masuk dan dalam Pakistan lah kita berehat sekejap. Tapi di bawah saya masa tu memimpin, saya tidak berhenti. Saya bergerak juga. Saya bergerak. Tapi ada yang telah berhenti. Mereka berhenti. Ada banyak juga mereka berhenti. Tetapi saya tidak berhenti. Saya meneruskan. Meneruskan bagaimana? Terus, macam saya kata, sampai ke Mekah, pergi Madinah, pergi Palestin, masuk Syria, pergi Mekah, pergi Madinah, pergi Palestin, masuk Syria. Sampai 3 kali. Saya tidak berhenti. Langsung tidak berhenti. Dan tidak ada perkataan tidur. Tidak ada perkataan sakit. Tidak ada perkataan lapar. Tidak ada perkataan itu. Bergerak dan masih membuat doa untuk pakukan kaki tangan iblis ataupun syaitan yang tidak ada kemanusiaan ini. Jadi saya guna doa, tapi di bawah 1 dengan 2 mereka lah yang pergi menghabiskan. Berapa lama? Cukup lama. Kenderaan apa? Ada yang berkenderaan, ada yang jalan kaki, ada yang berkenderaan, ada yang jalan kaki. Dan ada sebahagian dialog ni, saya berjumpa dengan saudara kandung saya, itu kembar saya. Dan saya menggunakan dialog macam ni. Tak mati-mati lagi. Saya ingat dia dah mati. Sebab dia keluar yang pertama. Dan saya tengok dia hidup lagi. Sebab tim dia, daripada Panglima nombor 7, dia masih ada. Dan dia hidup. Dan anak dia telah pun meninggal dunia bersama-sama dengan anak-anak saya. Ini, dan dia pun dia tengok saya. Saya tengok dia. Tak ada dialog. Tapi dalam hati saya, hidup lagi. Dia kata, Kak, aku pergi dulu. Aku naik kenderaan yang tak dapat didetect. Dan kenderaan dia cukup buruk. Buruk lah. Macam tak ada rangka je tapi bergerak. Rangka tapi bergerak. Saya tengok rangka tapi bergerak. Dan di belakang pada benda yang dia duduk tu, ada senjata besar dalam 2 meter. Dan boleh duduk, boleh memuatkan 3 orang. Dia sentiasa menyerang, tak berhenti. Semasa itu, saya telah pun berhenti. Setelah begitu lama
Membuat serangan dan serangan demi serangan. Tapi dia meneruskan. Dia daripada kepimpinan nombor 7. Panglima nombor 7. Dan dia meneruskan. Dan dia ada tersisa. Saya ingat dia dah meninggal lah. Tapi tak meninggal. Allah takdirkan dia macam tu. Dan dekat sini, saya nak bagi tahu. Ada soalan? Ya, amin. Semoga Allah lindungi adik Sita Anur, Syekh Muhammad Daud. Amin. Ada soalan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Time tu tidur, duduk, bergerak. Berdiri, bergerak, berjalan. Itulah tidur. Makanan, berzikir. Berzikir. Ada, jika masa tu pergi ke negara yang baik, mereka tepi jalan, mereka akan bagi makanan. Ada. Contoh di Pakistan. Mereka bagi susu. Mereka bagi makanan roti-roti. Tapi dalam masa bergerak, kita ambil dan kita makan. Dan kita gerak. Dan kita tidak berhenti. Kita tidak berhenti. Kita meneruskan serangan tempat ada serangan yang baru. Saya lah. Saya. Pada waktu tersebut, di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya. Okey, saya masukkan satu, Afghanistan. Afghanistan, masa tu saya dah pergi juga. Saya pergi juga, naik. Di dalam Afghanistan ini, ada berbagai-bagai grup, ya. Berbagai-bagai grup. Tak silap saya, grup dia kata dia Islam lah. Grup dia banyak. Berbelas-belas. Tapi mereka walaupun berbelas-belas, macam kita tak ada grup. Kita tak ada grup. Sama saja, walaupun panglima banyak, tapi tak ada grup. Sama je otak kita. Allah bagi hati kita, akal kita, jiwa kita sama je. Tetapi dalam Afghanistan, mereka berbeza. Mereka ni ada grup. Dan mereka menjaga satu sama lain. Contoh, dalam grup tersebut, nak pergi ke grup tersebut, mereka tak ada keberanian. Mereka kena banyak proses. Macam kita tak. Kita jumpa panglima ni di bawah kepimpinan panglima ni, di bawah kepimpinan panglima ni. Okey je. Okey. Terus lagi, bersama-sama. Walaupun dia di bawah kepimpinan panglima ni, dia di bawah kepimpinan panglima ni, tapi kita sama saja. Tapi dalam Afghanistan dia ada grup-grup dia. Dan di dalam keadaan tersebut, oleh kerana mereka ni bergrup-grup dan mereka tidak ada mencapai kata persepakatan, jika mereka mencapai kata persepakatan dengan kita, okey. Jika mereka meninggikan atau memberi idea yang tidak yang pelik-pelik, kita akan perangi dia. Perangi terus. Dan mereka pun hilang. Daripada berbelas-belas grup mereka tadi, cuma 3 saja. Yang selebihnya kita dah bantai habis. Kerana mereka ada fikiran dia. Ya, semua mereka tulis. Panji juga. Mereka tulis, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetapi, hati mereka, otak mereka berbeza dengan kita. Kerana kita, walaupun non-Muslim, kita menjaga mereka lagi. Di bawah kepimpinan panglima, kita menjaga kebajikan mereka, keselamatan mereka. Tetap kita jaga macam sekarang. Kita tetap menjaga. Dan kita tidak buat hukuman kepada orang yang tidak memberi tentangan. Sekiranya mereka memberi tentangan, barulah kita menyerang mereka. Jika mereka tidak memberi tentangan, tak ada masalah. Dan kita menjaga kebajikan mereka. Di Afghanistan banyak. Pakatan mereka banyak. Tetapi tinggal 3 saja. Itu pun mereka duduk belakang sekali. Mereka tidak boleh menonjol. Kerana kekuatan kita masa itu kuat. Teramat kuat. Yang bawah ni, maksudnya, kita dari Indonesia,
dari Papua, dari Kalimantan, Sabah, Sarawak, Brunei, Labuan, Filipina sendiri, Semenanjung Melayu, Thailand, dari Vietnam, Myanmar, dari Taiwan ataupun Korea. Ada sisa Korea Selatan, ada sisa Korea Utara, ada sisa Jepun, ada sisa China juga yang tidak memberi tentangan, ada sisa juga daripada India juga, dan termasuk Pakistan. Kita mempunyai hati sama saja. Hati kita sama saja. Tetapi masuk ke Afghanistan, mereka berlainan dengan kita. Hati mereka berlainan. Sebab tu mereka daripada berbelas-belas kumpulan mereka, yang lain-lain kita habiskan mereka kerana mempunyai perangai yang pelik. Perangai yang pelik. Jadi waktu itu keputusan kita satu saja. Tidak ada kemanusiaan, maka mereka tak ada. Jika mereka tak faham apa itu nilai kemanusiaan, mereka pun tak ada. Kita akan perang ke atas mereka. Dan kepada yang orang yang berhati-hati, hati dia tu berbeza-beza, akal mereka berbeza-beza, bermakna saudara bukan daripada grup kumpulan ataupun di bawah kepimpinan Panglima akhir zaman. Dan tidak meyakini perjalanan mimpi yang terakhir saya, bermakna anda dalam kumpulan yang salah. Okey, soalan dia. Amin. Soalan dia. Yang seterusnya, saya akan pergi kepada negara-negara yang lain. Saya semalam tidak boleh buat live kerana saya mendapat perkabaran yang sedih dan teramat sedih. Ada lebih pada 12 ke 13 panggilan. Dan ada juga WhatsApp atau Telegram yang bagi tahu kepada saya kesedihan mereka. Mereka ini berada di barisan hadapan. Contohnya, jika mereka frontliner, barisan hadapan untuk bahagian jangkitan ataupun virus yang sedang kita hadapi, mereka ini juga contohnya berada di barisan hadapan. Contoh mereka sudah pun berada di perairan Miri ataupun Sabah ataupun Sarawak. Dan mereka berhadapan dengan kapal-kapal musuh di hadapan mereka. Dan mereka telah pun solat. Tak tahulah mereka solat apa, saya pun tak tahu. Dia sebut saya otak saya ni tak masuk. Solat, mereka telah pun solat. Dan mereka memberi kabar kepada saya. Dia kata, Sita, Anur, saya sudah berbulan-bulan tak berjumpa dengan keluarga saya. Saya duduk di laut, di hadapan mata saya ada kapal perang daripada negara yang akan menyerang kita. Dan saya tidak takut dengan saya punya nyawa, tapi saya rindu dengan keluarga saya, anak-anak saya, isteri saya dan keluarga saya, ibu bapa saya. Saya sudah berbulan-bulan tidak melihat mereka. Saya tidak takut dengan nyawa saya yang satu, tapi saya rasa perasaan sedih. Kerana di hadapan saya dia ada kapal-kapal musuh dan mereka menyatakan kepada saya minta doa. Dan bagaimana sekiranya mereka ni, tempat yang mereka duduk ni, dihentam dengan teruk tapi mereka masih terselamat, contoh berada di laut dan sebagainya. Saya menyatakan kepada mereka, terus pergi kepada Arab Saudi. Ikutlah pergi ke mana-mana, jika ada terjumpa dengan orang yang baik-baik. Tetapi jangan datang ke Semenanjung dah. Jika berada di laut, waktu tersebut, terus pergi kepada Arab Saudi dengan apa jua kenderaan. Ataupun pergi ke negara Pakistan, jika boleh sampai ke sana. Atau jika boleh sampai lagi ke arah, jika apa-apalah yang berkaitan dengan yang dapat ditolong. Tapi waktu tersebut jangan datang kepada Semenanjung. Kerana kita pun hancur lebur juga. Apabila saya dapat panggilan sebegini dengan orang yang sedang menjaga negara, saya pun rasa sedih. Saya rasa sedih. Saya memang menyampaikan perjalanan mimpi yang terakhir. Tetapi saya tidak berada di barisan hadapan. Saya tidak rasa tekanan itu, saya tidak rasa.
dan berhadapan dengan virus yang sedang berlaku sekarang pun saya tidak rasa. Dan Alhamdulillah saya tidak juga terkena pada virus lagi. Alhamdulillah. Dan virus ini memang ada. Dan pencerobohan terhadap negara kita pun sedang berlaku. Saya boleh mendoakan saja. Saya pun tak tahu macam mana. Sebab saya bukan berada di barisan hadapan. Ada yang bagi tahu saya, Kak, tempat yang selamat akak cakap tu, kita nak buat persediaan. Ini saya nak bagi tahu. Walaupun saya kata itu tempat selamat, tetapi kita boleh bertahan dekat situ dalam 2 bulan saja. Jika kita terlalu gairah nak membuat sesuatu di sana, contoh rumah dan sebagainya, tak sesuai. Macam yang saya bagi tahu sebentar tadi, apabila kita keluar je daripada tempat asal kita sekarang, contoh dari rumah kita ni, kita tidur pun sambil kita bergerak. Duduk pun bergerak, berjalan pun tidur. Bermakna apa? Macam itulah. Masa kita boleh bertahan di bukit sana 2 bulan pun keadaan macam tu. Makan tu tak payah ceritalah, kita sudah dewasa. Kita dah tak fikir dah benda tu. Dan lagi satu, saya nak bagi tahu. Sebenarnya anak saya, ketiga-tiga anak saya lahir di hospital. Juga ketiga-tiga anak saya dari kecil memang cucuk. Saya guna perkataan cucuk. Saya tak tahu perkara yang dipanggil cucuk itu adalah vaksin. Saya tak tahu. Tetapi cucuk. Anak saya ketiga-tiga cucuk dengan semua. Semua cucuk dah habis. Cucuk. Dan saya sendiri pun lahir di hospital besar Kota Baru. Jadi, saya nak bagi tahu, saya tidak anti apa-apa berkaitan dengan yang berkaitan dengan hospital. Saya tidak anti. Saya bukan orang yang anti. Saya juga ada sahabat-sahabat saya yang doktor. Contoh dia, jika saya sakit, saya pergi hospital. Dan saya, jika di Shah Alam ni, saya ada kawan saya doktor. Masa anak saya sakit, saya sendiri nak bagi ubat pada anak saya, tak mampu. Saya pergi jumpa doktor. Dan saya suruh doktor pujuk anak saya macam mana cara untuk anak saya ni mudah makan ubat. Dan saya tidak anti. Dan saya tidak kata ada satu kumpulan-kumpulan yang berkaitan dengan hospital. Bukan. Saya sebenarnya dulu sakit, saya pergi hospital. Dengan niat ikhtiar kerana Allah SWT. Inilah. Kadang yang datang kepada saya, ada satu kumpulan. Saya, macam saya kata, jika sakit saya pergi hospital. Dan anak saya cucuk semua. Habis semua. Cuma di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya dikhabarkan. Iaitu fitnah. Peperangan. Yang sedang berlaku di luar negara ataupun akan berlaku. Dan juga virus. Ciptaan-ciptaan ini. Hanya doa mukjizat dari Nabi Isa AS saja Allah angkatkan kembali. Jika bagaimana orang kata nak combinekan dari keseluruhan tadi, saya tidak boleh nak menyatakan pendirian saya kerana selama ini anak saya cucuk semua. Anak saya cucuk semua, lahir pun di hospital. Saya sendiri pun lahir di hospital besar Kota Baru. Dan saya juga ada apa-apa masalah, saya refer ke hospital. Dulu anak saya pada tahun 2018, bulan 3, anak saya kena jangkitan influenza daripada kawan sekolah dia balik daripada Korea. Jadi masa tu saya pergi Medical Salam Center di Shah Alam. Ubat tu belum ada lagi dalam Malaysia. Saya merayu dengan doktor. Minta ubat tu. Dia kata ubat tu ada di Singapura. Belum sampai lagi dekat Malaysia. Saya merayu berapa pun kos dia saya nak bayar. Saya merayu dengan doktor. Kerana saya percaya
bidang perubatan di dalam Malaysia yang terbaik. Saya merayu. Jadi hari yang esoknya petang sampai dah anak saya diberi ubat yang dari doktor. Saya tidak kata memperlekehkan doktor-doktor dalam Malaysia. Saya semuanya saya ambil ikhtiar kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya percaya dan saya respect sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya, hatta adik saya sendiri, adik ipar saya sendiri yang bergelar doktor. Saya respect dan saya hormat bidang dia. Dan kawan saya, sahabat saya yang jadi doktor di dalam Shah Alam sekalipun, ataupun kepada Dr. Fauzan yang selalu saya minta tolong di klinik Hajar di Shah Alam, jika ada apa-apa berlaku pada saya sekalipun, sakit dan sebagainya, saya akan pergi jumpa dengan doktor. Saya akan minta pandangan doktor, minta nasihat dengan doktor. Kadang daripada kesakitan saya meluahkan kepada doktor. Apa-apa yang saya rasa tak senang dalam jiwa saya pun saya meluah kepada doktor. Dan saya memang yakin doktor kita dalam Malaysia ni orang yang baik-baik. Mereka ingin menolong kita sehabis mungkin. Dan saya respect, saya hormat. Dan ramai di antara mereka di Shah Alam adalah sahabat saya, kawan saya. Dan saya berterima kasih sangat. Saya bukan dalam keadaan anti-anti dan sebagainya, dan dalam keadaan geruk-geruk. Saya ni tak pandai ilmu perubatan. Saya tak mampu nak hurai Panadol pun. Jika sakit, saya memang pergi hospital. Apa yang doktor suruh, daripada kelahiran anak saya pertama hingga ketiga, saya ikut follow semua doktor. Anak saya sakit, saya refer kepada hospital. Sama ada di KPJ Shah Alam ataupun di medical center di Shah Alam. Saya tetap pergi jumpa kepada doktor. Andai kata anak saya tak sihat dan sebagainya, saya akan terus pergi kepada klinik klinik Hajar di Shah Alam. Jika melarat dan sebagainya, saya akan refer kepada hospital. Saya akan minta surat pergi refer kepada hospital. Kebiasaan hospital yang saya pergi, KPJ di Shah Alam dan medical center di Shah Alam. Saya bukannya anti apa-apa. Saya tidak anti. Saya tidak ada golongan. Saya dulu sebelum diberi perjalanan mimpi yang terakhir, saya orang yang biasa. Pagi saya fikir, saya bangun, siapkan anak nak pergi sekolah dan sebagainya. Dan saya meneruskan pekerjaan saya. Dan saya meneruskan bisnes saya. Saya buat apa saja untuk mencari wang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Saya hidup orang yang normal. Normal. Dan apabila saya diberi perjalanan mimpi yang terakhir, agak berbeza kehidupan saya. Kerana saya duduk, otak saya ni ingat perkara dalam perjalanan mimpi yang terakhir. Dan saya sayang semua sahabat saya. Di bahagian perubatan, orang-orang yang mengenali, saya mengenali mereka. Dan saya pernah mengingati jasa mereka. Dan saya pernah membuat rayuan apa saja kepada orang yang bergelar doktor. Untuk lebih peka dan fokus pada jangkitan pada anak saya. Dan anak saya juga nombor 2, Nazar Zahra. Pernah sakit sampai 8 bulan. Tiba-tiba tak sedarkan. Dan saya refer kepada hospital KPJ Shah Alam dan juga medical center Shah Alam. Dan saya tidak anti apa-apa. Saya terus kepada hospital. Sebab tu saya cakap, jika sakit pergi hospital. Jika sakit pergi hospital. Kerana bukan saya kata apa, kita ikhtiar. Kita ikhtiar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun ujian yang datang kepada kita, apapun cabaran datang kepada kita, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping tu kita kena ada ikhtiar. Kena ada ikhtiar. Macam yang berlaku sekarang. Ada orang tanya, satu golongan-golongan tertentu datang kepada saya untuk mensabitkan di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya. Mereka membahagi-bahagikan. Saya kata tidak boleh. Kerana perjalanan mimpi yang terakhir saya, kita perlu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dan kita menyerah diri sepenuhnya hati kita, jiwa raga kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dalam ujian yang Allah bagi kepada kita. Kita perlu fokus, kita perlu bertenang, kita perlu reda, kita perlu ingat apa balik flashback kita, bagaimana. Jika kita tidak
kecundang ataupun niat kita pun terpesong, itu lainlah. Tapi kita masih lagi di bawah landasan yang betul. Dan kita kena yakin kepada pemerintahan kita, iaitu sultan-sultan yang berada di hadapan kita sekarang. Kerana mereka pun berusaha berdoakan kebaikan kepada rakyat jelata. Jadi, dekat sini saya nak bagi tahu, di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya, penggunaan bahasa daripada malaikat pengiring, iaitu fitnah ataupun peperangan ataupun virus yang sedang kita hadapi sekarang adalah doa mukjizat dari Nabi Isa alaihi salam. Tetapi saya sendiri tak faham maksud tersebut. Saya sendiri tak faham maksud tersebut kerana sebelum ini perjalanan hidup saya, diri saya sendiri lahir di hospital, anak saya ketiga-tiga lahir di hospital dan anak saya juga cucu. Semua habis dan apa-apa yang saya hadapi sebelum ini, saya refer ke hospital. Refer kepada hospital dan ikhtiar. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala ikhtiar setiap penyakit ni. Ikhtiar. Dan saya sendiri pun sekiranya sakit tekak sekalipun, contoh, ataupun demam dan sebagainya, saya memang pergi kepada klinik Hajar di Shah Alam. Dan saya amat suka bercakap dengan Dr. Fauzan terutama. Saya suka. Dan saya tidak ada satu golongan-golongan kepada saya. Dan jika orang kata di dalam perjalanan mimpi, jika mereka tekankan saya, hanya doa mukjizat dari Nabi Isa alaihi salam, saya tidak boleh menghuraikan keseluruhan pada penceritaan mimpi saya tadi. Hanya saya boleh kata setiap penyakit yang datang itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan makhluk virus itu juga hamba makhluk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang saya boleh bagi tahu, kita ikhtiar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Jangan melabelkan saya, mencopkan saya ataupun tekan saya pada grup-grup tertentu, kerana kehidupan saya sebelum ini, saya biasa saja kehidupan saya. Biasa. Kehidupan saya biasa. Lebih-lebih lagi, keluarga saya banyak yang bergelar doktor. Sebab tu mereka kata saya pelik. Kerana mereka kenapa saya cakap macam ni. Sedangkan kehidupan saya sebelum ni biasa dan normal. Saya tidak anti. Saya bukan golongan yang anti apa-apa. Saya beranak semua di hospital. Anak saya sakit, semuanya pergi hospital. Dan saya ada best friend. Mana-mana klinik yang saya rasa susah hati ke, ataupun saya sakit ke, saya terus refer kepada hospital. Ataupun klinik yang saya rasa saya dah biasa. Nak ajar anak saya makan ubat pun saya pergi ke doktor. Kerana saya tak mahir nak ajar anak saya. Anak saya tolak, jadi saya minta tolong dengan doktor. Dan Alhamdulillah, berkat pertolongan doktor, doktor bagi teknik dan anak saya ikut. Dan anak saya boleh makan ubat dengan baik. Jika demam ke selesema. Macam itulah saya nak bagi tahu. Ada serta-serta di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya sendiri tidak boleh menghuraikan dengan maksud yang tepat. Saya boleh menyatakan apa yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada saya. Apa yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberitahu kepada saya, diperlihatkan kepada saya, didengarkan kepada saya. Dan saya meniti-meniti di atas perjalanan mimpi yang terakhir atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Saya orang biasa. Sebelum ini saya orang biasa. Kehidupan saya biasa. Jika jiran-jiran saya dulu mereka memanggil saya dengan panggilan orang yang suka berniaga. Saya suka berniaga dulu. Saya pun rindu keadaan saya dulu. Saya rindu. Tapi ini semua ujian. Ujian. Dan saya mohon dengar perjalanan mimpi yang terakhir saya. Ambillah yang mana boleh dijadikan iktibar dan munafaat. Duduklah dalam kumpulan yang besar. Ada grup, ada kumpulan. Grup WhatsApp ke, grup Telegram ke. Sama-sama kita berganding bahu di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya. Kita tidak berperang sesama sendiri. Kita sama-sama berganding bahu. Kita jangan ada kumpulan yang mengakibatkan huru-hara dalam negara kita. Bayangkan. Orang di Bhutan, mereka percaya kepada agama dia. Untuk stopkan peperangan ini, seluruh ahli agama mereka
naik ke atas ke China untuk menghalangi dengan segala apa sihir yang mereka ada. Mereka guna makhluk Allah iaitu burung yang tidak ada rambut. Dan mereka mati bergelimpangan kena bom. Saya nak bagi tahu, ambillah yang mana boleh jadikan iktibar dan sama-sama kita berganding bahu, tidak ada golongan-golongan tertentu yang boleh menghuru-harakan negara kita. Dan seperti yang saya bagi tahu, jauhlah ahli politik buat masa sekarang, kerana di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya, golongan ahli politik ni yang tertentu yang tidak saya sebut di pada masyar ataupun di dalam sirat dalam neraka atas syurga yang tidak saya sebut, mereka jauhilah mereka kerana mereka belum dicuci lagi. Ada sebahagian mereka tu berkeinginan kepada dunia sekarang. Jadi akan ada satu golongan-golongan tertentu dari mereka. Yang kita ni orang biasa, tidak terlibat apa-apa dengan kepentingan yang kita rasa kita nak dan sebagainya. Kita jauhkanlah. Kita sokonglah pemerintah yang kita ada sekarang. Apa yang mereka suruh, kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ikhtiar. Dan sama-sama kita mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat Allah dalam kehidupan kita. Okey, saya ingin mengundurkan diri dulu kerana saya terlampau bertubi-tubi mendapat panggilan orang yang berada di barisan hadapan. Orang yang berada di barisan hadapan berhadapan dengan pencerobohan dalam negara sendiri. Saya amat terkesan. Emosi saya pun terganggu. Sedangkan saya duduk dalam rumah, saya boleh tidur, saya boleh makan. Sedangkan mereka dah tak boleh tidur dah. Mereka sudah merasa ketekanan itu. Dan saya tidak merasa lagi. Saya hanya menyampaikan. Perasaan itu tidak ada lagi. Kerana saya tidak bekerja bahagian pertahanan negara ataupun bahagian pertahanan wabak. Jadi saya mohon maaf jika daripada penyampaian saya, perjalanan mimpi yang terakhir saya, ada tertentu menyebabkan kumpulan yang berlabel dan sebagainya. Saya mohon maaf. Itu mungkin kekurangan daripada penyampaian saya. Okey. Selepas ini saya akan teruskan memberitahu kumpulan yang seterusnya untuk Iran, Azerbaijan, Armenia, Georgia, Iraq, Syria, Iran. Pada live yang seterusnya, insya-Allah. Semoga saya kuat. Dan lagi satu saya nak pesan kepada golongan ustaz-ustaz kejadian, tak payah bagi nasihat yang merapu kepada saya supaya stopkan perjalanan mimpi saya untuk memberitahu pada orang ramai. Kepada ustaz-ustaz jadian, saya diperlihatkan di dalam masyar Allah Subhanahu Wa Taala. Dengar sini baik-baik. Orang yang menggelarkan diri dia ustaz, anda belum selamat. Anda belum selamat. Jangan mudah menyatakan diri anda ustaz, seterusnya memberi nasihat kepada saya atau mengkodemkan perjalanan mimpi yang terakhir saya. Anda di kalangan orang yang susah nak selesai di pada masyar. Susah nak selesai. Demi Allah saya bercakap. Kerana, wahai orang yang ustaz-ustaz jadian ini, saya ni bercakap sambil memegang Quran, ada air wudu dan saya berzikir juga. Saya juga mengaji Al-Quran siang malam. Saya berzikir siang malam. Saya menangis siang malam. Saya berdoakan semua untuk umat Nabi Muhammad ni siang malam. Kepada ustaz-ustaz jadian, saya pun sudah tak cari harga dunia dah. Dulu saya cari. Sekarang saya dah tak cari dah lama. Dapat saja perjalanan mimpi yang terakhir saya. Apa yang disuruh baru saya lakukan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada ustaz-ustaz jadian, jangan pandai bermadah kata. Kerana ciri-ciri anda hanyalah pendusta. Ya?
Saya tidak mengajak apa-apa yang bukan-bukan kepada umat Nabi Muhammad. Tetapi saya memperdengarkan kepada mereka. Tidak ada satu paksaan pun dari saya. Perjalanan mimpi yang terakhir saya. Ambillah yang mana boleh dijadikan iktibar. Boleh dijadikan panduan. Boleh dijadikan. Jika anda mendengar, tidak boleh langsung dijadikan panduan. Tidak boleh langsung diambilkan iktibar. Maka anda tak perlu mendengar. Anda tak perlu mencemuh saya. Kerana itu adalah dosa. Anda berkata kepada diri anda ustaz. Tetapi saya nak bagi tahu. Orang yang menyampaikan perkara tersebut dan tidak benar. Dan memperlekehkan orang tersebut, anda mengata diri anda ustaz. Anda patut postmortem diri anda balik. Maaf, saya tidak guna perkataan seperti mana ustazah ataupun orang yang memberi ceramah. Saya orang biasa waktu dulu saya orang biasa. Dan saya belum belajar untuk jadi penceramah pun. Belum belajar untuk menjadi ustazah sekalipun. Saya biasa. Saya orang biasa. Saya mami. Anak 3. Andai saya garang, seperti saya memarahi anak saya. Andai saya tegas, seperti saya seorang kakak memarahi adik dia. Andai saya manja, kerana saya juga ada abang dan kakak di atas. Macam itulah kehidupan saya. Jadi apabila nak berkata kepada saya, berkata dengan cara yang elok. Sebab saya pun, jika anda menyatakan diri anda ustaz, tetapi anda seperti melekehkan saya. Dengar baik-baik. Saya orang biasa dahulu. Jika ini ciri-ciri seorang ustaz, aku akan perang kepada kamu. Aku akan perang kepada kamu. Saya akan lawan kamu. Ya? Saya akan lawan kamu. Jadi jangan bagi nasihat kepada saya yang merapu-merabai. Jangan menonjolkan ilmu anda dan saya tengok anda penuh dengan keduniaan. Gelap gelita. Ambil perjalanan mimpi yang terakhir saya yang telah saya kabarkan, peperangan ini. Peperangan ini sebenarnya kecil saja. Nak dibandingkan perjalanan di atas sirat. Saya boleh ceritakan detail lagi sebenarnya di atas sirat. Saya boleh detailkan lagi di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana saya diperlihatkan berjam-jam daripada perjalanan mimpi yang terakhir saya masa akhirat. Dan saya detailkan lagi di mahsyar. Kerana saya berjam juga menunggu di hadapan mahsyar. Dan saya diperlihat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Kepada ustaz, jangan merapu-meraban dengan saya. Saya tak ada sifat penyabar seperti ustazah. Kerana saya bukan ustazah. Saya tak ada sifat penyabar seperti penceramah. Saya bukan penceramah. Saya duduk di hadapan ini menyampaikan perjalanan mimpi yang terakhir saya. Yang diperintahkan kepada saya untuk menyampaikan kepada umat Nabi Muhammad. Tak nak dengar sudah. Tak ada paksaan. Saya tak bercakap dalam wall kamu. Saya bercakap dalam wall saya. Okey? Datang nak berdialog tentang agama dengan saya. Dengar sini baik-baik. Jika apa yang saya sampaikan di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, nyatakan bagaimana. Yang bagaimana? Jangan kata kamu sebenarnya tak layak pun dapat mimpi ni. Kamu ni orang ke apa? Kamu ni orang ke apa? Cakap macam tu. Mengaku title ustaz. Tapi kamu tak layak dapat mimpi macam ni. Ustaz macam tu kau bercakap. Lebih baik kamu buat postmortem diri kamu sendiri. Di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya ini, hanya 2 orang saja. Yang telah beribu-ribu, tak tahu berapa ribu, tak tahu berapa puluh ribu ataupun ratusan ribu, yang telah call saya, messenger saya, WhatsApp saya, Telegram saya. Dah terlampau banyak. Di banyak negara, hanya 2 makhluk ni saja yang memberi masalah kepada saya. 1, saya dah maki dalam telefon. Kau. Yang kedua, saya suruh buat postmortem. Ustaz apa ni? Ustaz apa engkau ni? Jangan guna perkataan macam tu. Sebab saya tidak mengajak yang bukan-bukan. Jika nak condemn gelong bumi yang saya ajar, tak payah buat lah. Tak payah buat.
Jika nak condemn perkataan 1000 kalimat, tak payah dengar. Tak payah dengar. Sebab ilmu saya ni yang telah diajar kepada saya, orang tu mati malam Jumaat, bulan puasa, 7 hari bulan puasa. Nak raya 7 hari. Dia pun meninggal dalam keadaan baik. Dalam air semayang. Dia nak meninggal ni. Dia kata, nak ambil air semayang. Dia ambil air semayang. Dia duduk. Lepas tu, dia meninggal. Mu yang mengaku ustaz ni nak mengajar aku macam tu? Tak payahlah. Tak payah. Tak payah. Saya bukan ustazah. Saya juga bukan penceramah. Saya mami anak 3. Perangai saya lain. Perangai saya lain. Sebelum saya diberi perjalanan mimpi yang terakhir, saya orang biasa. Biasa. Cari duit. Kehidupan saya biasa. Normal. Macam biasa. Kaki shopping. Ya, betul. Saya kaki shopping. Rumah saya betul-betul dekat McD ni. Betul. Depan ni ada McDonald. So, jangan nak kolot sangat bercakap dengan saya. Saya ni duduk di kawasan Shah Alam ya. Bandar terancang. Jangan nak kolot apabila bercakap dengan saya. Saya tak terima kau kolot-kolot tu. Ya. Saya tak suka orang bercakap macam tu dengan saya. Jika anda datang kepada saya dengan perkara nak pelekeh, memang saya sanggup. Saya gedebak lah. Ingat baik-baik. Ni memang perangai asal saya dah ni macam ni. Ni perangai asal saya. Bukan saya garang. Tapi saya pantang kalau orang perangai bercakap macam tu. Pantang saya. Saya tidak mengajak apa-apa. Saya cakap real. Tak ada satu pun dalam kepala saya ni. Saya dalam otak saya buat perkara macam ni. Ataupun dalam perasaan saya, jiwa saya. Tak ada. Apa yang saya bagi tahu, itulah di dalam perjalanan mimpi saya. Apa yang ilmu yang saya ada, orang yang mengajar saya itu, dia mati 7 hari sebelum hari raya. Malam Jumaat. So, jangan kata salah. Dia mati pun elok. Mu fikir mu mati dululah macam mana. Tahu tak? So, jangan nak mengajar saya bukan-bukan. Konong-konong yang macam ni. Mu datang macam tu, berjumpa dengan saya, sah-sah mu kena bagi penampak aku. Saya orang biasa tau. Saya orang biasa. Saya orang biasa. Saya bukannya orang yang anti apa-apa. Saya orang biasa. Kehidupan saya normal. Kehidupan saya normal. Lebih tepat saya ni on time. On. Oh ni kena buat hari ni, masa ni kena buat macam ni. Ni kena masa ni kena buat macam ni. Oh anak saya sekolah pagi. Oh tengah hari ambil anak saya sekolah. Saya ada on time. Oh ni time makan. Oh ni saya biasa. Kehidupan saya ni biasa. Jangan ambil perjalanan mimpi. Melihat saya dah condemn yang tak masuk akal. Kalau berani, datanglah. Berani datanglah. Saya gedebuk-gedebak orang lah. Saya tak kisah. Sampai balai polis pun saya tak kisah. Mu ustaz apa macam ni? Mu ni ustaz apa macam ni? 2 orang saja. 2 orang saja. Ustaz apa macam ni? Mu tak layaklah dapat mimpi macam ni. Mu bukannya Nabi. Mu bukannya Rasul. Boleh bercakap dengan saya macam ni? Saya cakap macam tu ke? Saya ni memang orang biasa. Orang biasa. Saya ni orang biasa. Saya dah bagi tahu saya orang biasa. Dan ilmu yang saya sampaikan ini, orang yang mengajar saya tu, dia mati 7 hari sebelum hari raya. Bulan Ramadan. Malam Jumaat. Mu cari dululah mu nak mati macam mana. So jangan nak condemn ikut kepala otakmu. Saya ni, rumah saya ada depan tu ada McDonald. Kehidupan saya normal. Normal macam orang biasa. Anak saya masuk sekolah kebangsaan. Anak saya masuk sekolah kebangsaan. Anak saya sakit, saya pergi hospital. Ikhtiar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kehidupan saya normal. Suami saya pun bekerja. Tak kira siang ataupun malam. Bukan benda yang minta sedekah. Jangan nak mengarut dengan saya. Saya tak suka orang mengarut. Saya ni orang normal. Biasa. Kehidupan saya biasa. Jangan kata saya menyampaikan perjalanan mimpi yang terakhir, saya tak bekerja. Anda salah. Anda salah. Anda salah. Saya menyampaikan perjalanan mimpi yang terakhir, saya anti ni. Anda pun salah. Anda buat definisi sendiri.
Tidak tanya saya baik-baik. Saya nak bagi tahu. Saya menyampaikan perjalanan mimpi ini untuk umat Nabi Muhammad. Yang mana boleh jadikan iktibar, ambil. Yang boleh jadikan tauladan, ambil. Dan apa-apa yang saya sampaikan, ambil. Kerana saya ambil tu daripada hamba Allah juga. Yang bagi kepada saya. Dan kematian dia pun mulia. Sebelum dia nak mati, dia ambil semayang dulu. Dan dia pun duduk. Dia sudah tua, dia pun duduk. Dia pun meninggal. Baik. Okey. Dia mati malam Jumaat. Pukul 9.30 malam. Pukul 11 dia dah ditanam. Hari Jumaat. Ya. Orangnya okey. Okey. Dalam hidup dia duduk tepi sebelah masjid aja. Dia tidak menganggap dia sebagai tok guru pun. Anda tidak mengenali saya. Saya dibesarkan di Masjid Pohon Barat, Kedai Menanti, 16400 Melur, Kota Baru, Kelantan. Dengar sini baik-baik. Aku ada baka dan keturunan aku. Tahu? Jangan cakap macam-macam dengan saya. Saya ni ada baka dan keturunan saya. Moyang saya ditanam. Tu, dikubur tu. Kedai Menanti. Jangan mengarut dengan saya. Saya strict. Saya tak suka lengkang-lengkok. Keluarga saya pun tahu. Dunia saya ni bukan lengkang-lengkok. Straight aja. Keluarga mertua saya. Di kampung Cini Kelian. Sungai Ara. Perak. Straight. Kehidupan saya straight. Kehidupan rumah saya pun straight. Tak ada bekam-bekok. Ada bekam-bekok tu itu hal dalam rumah tangga. Biasalah perkara macam tu. Saya tak kata saya ni sempurna. Ada juga benda tak sempurna pada saya. Sebab saya manusia. Saya orang biasa. Tapi jangan nak condemn seolah-olah menyalahkan saya. Saya menyampaikan ini dan nak menghalang saya. Untuk saya menyampaikan kepada umat Nabi Muhammad perjalanan mimpi yang terakhir saya. Jangan bercakap macam tu dengan saya. Mari berdepan dengan saya. Saya tak jawab soalan kamu. Tapi tangan saya ni gedebuk-gedebak. Saya tak kisah masuk penjara apa kerana benda macam ni. Memang saya perangai macam ni. Kalau saya cakap straight dari hati saya. Ini kenyataannya dari hati saya. Saya cakap direct saja. Saya juga sampaikan perjalanan mimpi yang terakhir saya. Benda yang saya tak boleh nak bagi tahu. Saya tak boleh nak bagi tahu. Saya tidak ada tambahan kepada perjalanan mimpi yang terakhir. Jika itu yang saya lihat, itu yang saya dengar, itu yang saya diperlihatkan, itulah jalan dia. Saya straight saja saya sampaikan. Saya bukan ada ingatan. Benda yang saya cakap daripada perjalanan mimpi yang terakhir saya, benda ni tak boleh ingat dalam kepala tau. Mimpi-mimpi ni. Kalau mimpi tak boleh diingat ni, mimpi tak nyata. Ini mimpi ni boleh ingat. Dan saya menyampaikan. Melalui apa? Izin Allah Subhanahu Wa Taala kepada saya. Nampak tak? Ustaz apa macam tu? Jangan belagak. Saya ni orang biasa. Ya, betul. Saya berniaga lembu. Betul. Orang berniaga lembu ni satu. Perangai dia lain. Dia realiti. Dia tak ada nak mengarut. Ya. Dan banyak lagi bisnes saya. Banyak lagi. Bahkan saya nak cerita semua. Orang Shah Alam tahulah. Kamu yang tak dekat dengan saya, kamu cakap macam tu macam ni. Saya tak minta sedekah dengan orang ya. Saya haram ambil benda-benda sedekah. Haram. Dari kecil lagi saya diajar, jangan ambil sedekah orang. Kecuali yang ambil tu daripada pak saudara, mak saudara. Ataupun adik-beradik. Ataupun sepupu papat. Bolehlah. Jika orang yang jauh sikit, saya kena pukul. Jika saya terambil, walaupun cekodok. Tahu cekodok? Cekodok pisang ke? Cekodok bawang ke? Saya terambil sikit je. Saya kena pukul. Sebab apa? Saya diajar. Jangan ambil barang sedekah. Tahu? Jangan ambil. Duit lagi lah saya kena pukul kalau saya ni sengaja kan. Saya diajar. Saya diajar memang tak ambil sedekah. Jadi, jangan fikir dunia anda adalah kepala anda. Mengenali saya, lepas tu nak buat satu golongan. Golongan apa? Contoh minta sedekah dan sebagainya. Minta maaf ya. Muka saya ni tidak boleh. Tidak boleh. Dan saya juga pernah terambil satu cengkodok. Dan saya bawa balik.
Dan saya kena pukul 10 kali. Kena sebat 10 kali kerana cekodok satu aja. Dan saya di rumah saya tak pernah orang buat cekodok. Jadi saya pun kata benda apa tu? Dia kata makanan cekodok pun tak pernah tengok. Tak pernah. Macam nampak sedap dah mereka makan. Saya pun teringin. Saya pun bawa balik. Saya kena pukul 10 kali. Dengan denda saya. Kerana apa? Ambil cekodok je. Tahu? Saya ingat sampai sekarang tahu. Jangan ada datang kepada saya satu golongan yang pening. Kehidupan saya normal ah. Suami saya pun kerjaan dia normal. Repair bas. Tahu? Jadi keturunan saya masih ada lagi. Baik laki-laki maupun perempuan. Di Masjid Pohon Barat. Kedai Menanti. Melur, Kota Baru, Kelantan. Okey, saya tak boleh komen apa-apa yang berlaku dalam negara kita. Berkaitan apa-apa saya tidak boleh komen. Kerana tidak ada dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya. Dan otak saya pelbab. Ni, akal saya ni tak matang. Dan fikiran saya pun tak cerdik. Saya tak boleh komen. Tak ada ditulis, tak ada dilengkap dalam perjalanan mimpi. Tahap pemerintahan kita saya tak boleh komen. Cuma saya boleh katakan satu perkara. Kerana di dalam masyarakat Allah, di atas masyarakat Allah tadi, ada golongan-golongan tertentu dalam keadaan azab dan aib. Jadi saya suruh asingkan. Yang mana saya tak sebut. Ataupun yang telah saya sebut dalam keadaan aib. Maka tak payah masuk campur urusan mereka. Kita tidak ada kepentingan jarakkan diri daripada mereka. Jadi kita kena masuk golongan yang mana? Golongan yang bercahaya, saya kata. Ataupun penguasa. Yang di bawah lindungan. Lindungan. Syurga Allah tu dia ada lindungan. Lindungan dia. Beralun tu. Lindungan dia. Jadi sultan-sultan kita yang dah meninggal awal yang saya tak sebut. Di dalam perjalanan mimpi tadi, mereka ada di hadapan. Dalam keadaan yang stable. Dalam keadaan yang baik. Dia tidak sakit dan tidak lemah. Termasuk Tun Dr. Mahathir. Di belakang sekali. Tepi sana, bahagian depan, tapi ujung sekali. Ini saya bercakap di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya. Okey? Dan, yang telah saya cakap, yang penguasa di dalam Malaysia, ataupun sultan dan sebagainya, yang telah pun berada di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Telah pun berada di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka follow lah. Yang mana yang saya sebut dalam keadaan yang sempurna. Yang ada yang ahli politik yang telah saya sebut dalam keadaan tak berapa sempurna. Tak payahlah ikut. Yang langsung saya tak sebut. Ahli politik tu bermakna dalam keadaan teruk. Kehidupan dia teruk. Suasana dia teruk. Di masyarakat Allah. Ni. Saya bercakap saya junjung Quran. Saya bercakap saya junjung Quran. Ya. Dan saya akan bertanggungjawab. Apa tiap kata saya. Tiap pertuturan saya. Saya akan bertanggungjawab di dunia dan juga di akhirat Allah. Nak tuntut-tuntutlah. Sebab saya tak ada penambahan. Okey? Semoga ambil ikhtibar dari apa yang saya dah bagi tahu perjalanan mimpi yang terakhir saya. Saya pun orang normal. Biasa macam anda. Macam orang biasa saja. Kehidupan saya pun biasa saja. Cuma saya kurangkan sikit. Hobi saya tadi, saya kurangkan sikit. Dan masa saya dulu suka bisnes, saya kurangkan juga. Saya cuba kurang-kurangkan. Lebihkan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Macam orang lain juga. Semalam saya menangis. Telefon Kak Noh dari Kedah. Menangis apabila saya dapat panggilan. Pada malam sampai ke subuh saya dapat panggilan. Saya menangis macam budak kecil. Kerana saya tidak berada di pertahanan negara. Dan saya rasa tak boleh nak meluahkan. Saya perjalanan mimpi yang terakhir. Mereka dan saya tidak merasai tekanan yang mereka rasa sekarang. Musuh yang berada di hadapan mereka. Ataupun virus yang berada di hadapan mereka. Saya tidak merasai. Saya duduk kat rumah. Saya tidur pun lena. Saya makan pun okey. Tapi mereka yang berada di dalam pertahanan negara. Mereka sedang berada di hadapan musuh. Dan jika mereka berada di hadapan yang sedang berlaku sekarang iaitu virus. Mereka di hadapan sekarang. Mereka sedang berjuang. Bila-bila masa juga mereka akan dijangkiti. Dan saya tidak berada di hadapan mereka. Jadi saya rasa sayu, sedih, rasa pilu.
Hati saya rasa. Dan saya menangis seekor. Seperti budak kecil. Saya menangis. Saya minta juga pandangan. Macam orang lain juga saya. Macam mana? Saya nak cakap apa? Saya nak buat macam mana? Saya nak cakap macam mana? Nak bagi nasihat macam mana? Saya tak tahu. Sebab di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya tidak ajar nak bagi nasihat macam mana. Jadi saya tak tahu. Kerana saya orang biasa. Akal saya pun biasa. Tak bagi tahu, tak dapatlah. Okey. 2 hari yang lalu. Saya disapa oleh malaikat pengiring. Dia kata kepada saya, Sita Nur, rajin-rajinlah duduk atas katilmu ni. Nanti kamu dah tak boleh nak tidur macam... Sekarang kamu dah tak tidur atas katil kamu. Sekarang rajin-rajinlah kamu tidur. Nanti kamu dah tak rasa dah. Dan saya dapat perkabaran itu bermakna dekat sangatlah barangkali. Dia ajar saya supaya saya tidur. Saya dah lama dah tak tidur dengan lena. Di atas tilam emput. Saya susah hati. Jadi, dia ajar saya tidurlah rasa. Sebab dah lama kamu tak rasa tidur, maka tidurlah. Dia suruh saya tidur. Rasa tidur. Dulu saya duduk pun, saya pegang tasbih, saya pegang Quran, baca. Lebihkan masa berkawan dengan anak saya. Saya tahu anak saya akan meninggal. Tiga-tiga dalam perjalanan mimpi terakhir saya lebihkan masa. Sebelum ni saya lebih kepada masa cari rezeki. Meniaga apa saja. Tetapi mereka datang kepada saya, tidurlah. Nanti kamu dah tak tidur. Nanti kamu dah tak boleh tidur, dia cakap. Tidurlah. Dia suruh saya tidur. Tidur sikit, dia cakap. Malaikat pengiring. Dulu saya sapa. Saya bagi tahu apabila dia datang, dulu saya panggil anggota pengiring. Tapi di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya, dia telah memperkenalkan kepada saya, aku ni malaikatmu yang menjagamu di dunia hinggalah ke akhirat. Dulu aku bawa dia. Dia itu yang melihat gambar saya di tingkat 3 di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dia melihat gambar saya kata kenapa dia tengok gambar aku sambil dia ketawa, senyum-senyum. Dulu aku bawa dia, terus dia tak nak keluar dari syurga. Dan saya tak faham lagi, saya tak ada ilmu. Itulah dialog di dalam perjalanan mimpi yang terakhir. Saya minta maaf emosi saya hari ini. Tapi saya nak bagi tahulah. Jika dah lama dah tak tidur macam saya, tak duduk juga dekat tilam tu, tapi lebihkan masa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang kita akan lalui nanti. Malaikat pengiring kata, tidurlah. Nanti dah tak boleh tidur. 2 hari yang lepas. Saya minta maaf. Saya bagi perkabaran yang tak baik juga barangkali. Saya pun takut. Lagi dah saya tak boleh tidur. Okey. Saya nak mengucapkan terima kasih kepada yang melihat saya, yang share. Yang mendengar, yang luangkan masa. Okey, saya sudahi dengan baca doa bahasa Melayu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Segala puji bagi Allah, seru sekalian alam. Ya Allah, anugerahkanlah rahmat dan kesejahteraan atas penghulu kami Muhammad dan atas keluarganya dan sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami pohonkan kepadamu kemaafan dan afiat dan kesejahteraan selama-lamanya dalam agama, dunia dan akhirat. Ya Allah, elokkanlah kesudahan kami pada semua perkara dan jauhkanlah kami dari kehinaan dunia dan seksa akhirat. Ya Allah, kami bermohon kepadamu segala apa yang baik, sama ada datangnya lambat atau cepat. Dan yang kami ketahui dan yang tidak kami ketahui.
Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari segala apa yang berbahaya, sama ada datangnya lambat atau cepat, yang kami ketahui dan yang tidak kami ketahui. Ya Allah, limpah rahmat serta kesejahteraan atas junjungan kami Muhammad dan keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami di dunia kebaikan dan di akhirat juga kebaikan. Dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Amin. Okay, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sayang anda semua. Seperti saya sayang anak-anak saya.